Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Al-Fadhil Ustaz Amiri selaku moderator, pihak Pusat Pengajian Al-Quran Z, dan semua pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati, ataupun dalam bahasa Arab disebut Syifa Al-Qulub. Bagaimana kita nak rawat hati kita, bagaimana kita nak ubati hati kita, maka kita kena cari penawarnya, insya-Allah. Jadi para pelajar sekalian, kita sambung perbincangan kita dari perkara dari perihal 7 anggota. Tengok dalam kitab ni, kitab asal dia kata bahagian yang pertama perihal 7 anggota. Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Jadi maknanya pintu masuk ke hati, godaan tu nak sampai ke hati, dia lalu kepada 7 pintu. 7 pintu. Ini punca sampai ke hati. Jadi pintu yang pertama telah kita bincang dalam CD yang lepas, iaitulah fasal yang pertama pada menyatakan mata. Yang di mata kita dah bincang, kita tak perlu ulang balik lagi lah kerana masa kita sangat terhad. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman. Sekarang ni kita masuk pada fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Jadi kita nak bincang tentang telinga pula. Bagi jemaah yang ada kitab ni, kitab versi yang disyarahkan oleh Al-Faqir Abu Anah ni, muka surat 16. Muka surat 16. Kata Syekh Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia ni, dia kata apa? Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Kita nak bincang pintu masuk ke hati melalui al-uzun, melalui telinga. Mata kita dah bincang. Ketahui olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah. Jadi Tuan Syekh kita rahimahullah, dia kata Allah Ta'ala jadikan telinga ini bagi kita ada banyak faedah. Yang bangsa dunia, faedah untuk dunia, itu makna bangsa dunia. Sebab saya suka baca teks asal. Dalam kitab ni kita dah buat 2 versi. Versi bahasa Malaysia yang lebih senang. Tapi kalau kita belajar berguru macam ni, elok kita baca yang asal. Sebab dia punya bahasa lama itu boleh satu kesenian dari sudut olahan bahasa mengaji ataupun belajar kitab lama ini. Dan juga beberapa faedah yang bangsa akhirat. Artinya telinga kita ni Allah Ta'ala beri 2 fungsi. 2 fungsi. Faedah yang pertama kita akan guna untuk kegunaan kita sekarang, untuk faedah dunia. Kemudian yang kedua kita akan guna untuk faedah akhirat. Faedah akhirat. Kemudian Tuan Syekh rahimahullah, dia mula dengan faedah yang pertama dulu, iaitulah faedah untuk dunia. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa dunia. Jadi untuk dunia ni apa faedah dia? Bersedap-sedap dengan yang didengar. Jadi kita kan telinga kita ni suka kita dengar benda-benda yang baik, suara-suara yang merdu, bunyi kicauan burung pun rasa tenang, hembusan angin ataupun apa sajalah kita dengar orang baca, orang apa yang pentingnya kita boleh menggunakan telinga ini untuk menenangkan jiwa kita dengan kita dengar
qasidah-qasidah, nasyid-nasyid contohnya. Dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Ini mana melalui bila kita dengar betul-betul, kita boleh teliti, kita boleh perhatikan, pada ketika itu kita faham apa yang orang cakap dengan kita. Kalau kita tak dengar, telinga kita, istilah orang kampung dia panggil berat telinga. Berat telinga ni berat sikit ni. Maknanya pendengarannya agak sukar untuk nak tembus masuk ke dalam. Itu istilah dia berat. Telinga ni berat tu. Kalau telinga sama ya, duduk sini belakang mana ada berat tak berat kan, tapi istilah maknanya telinga saya berat, sukar untuk kita dengar. Ini perlu kepada rawatan. Sekarang ni alhamdulillah ada je alat-alat pendengaran yang kita boleh tambah sini, speaker dia tu untuk menguatkan suara untuk didengari. Kita kata alhamdulillah, nikmat. Yang pentingnya telinga ini di antara tujuannya nak memahami apa yang orang cakap dengan kita. Orang kata apa kat kita, sama ada dia kata baik, kita kata alhamdulillah, ataupun dia keji kita, kita kata innalillah. Jadi kita tengok apa yang orang nak. Yang penting, ataupun orang nak sampaikan maklumat, ilmu yang kita nak terima melalui telinga. Dan setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat itu, faedah untuk akhirat pula, telinga untuk akhirat, iaitu mendengar ia akan Quran. Al-Quran ini untuk akhirat. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dengar hadis Nabi, kita nak dengar sebagaimana kata di para ulama, siapa nak dengar Allah berkata-kata dengan dia, baca Quran. Siapa nak dengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan dia, baca hadis. Itu ibarat katalah. Dan segala ilmu yang memberi manfaat. Semua ilmu yang beri manfaat, kita nak belajar tentang tauhid, kita nak belajar tentang akidah, kita nak belajar tentang hukum hakam, halal, haram, akhlak yang mulia, akhlak yang buruk yang kita nak belajar sekarang. Semuanya melalui telinga. Dan kerana banyak ini segala faedah, jadi para pelajar kita kena tanda sedikit perbahasan tentang mana lebih afdal antara telinga dengan mata. Jadi ulama berbahas mana lebih baik, lebih afdal antara telinga dengan mata, yang mana satu. Dan kerana banyak ini segala faedah adalah pendengaran itu, telinga itu lebih afdal daripada penglihatan. Jadi timbul ada ulama kata telinga lebih afdal daripada mata. Lish? Kenapa? Kerana kebanyakan faedah penglihatan itu bangsa dunia. Jadi untuk dunia kita kena banyak tengok. Nak nilai tu nilai ni. Dan kebanyakan faedah pendengaran itu bangsa akhirat. Dan kerana itu mendapat engkau akan orang yang buta, yang tak nampak mata, lebih sempurna daripada orang yang tuli. Lebih sempurna daripada orang yang tuli. Jadi kita nak tahu siapa lebih hebat di antara orang yang buta dengan orang tuli. Mana lebih hebat? Mana lebih hebat antara orang yang buta dengan orang tuli? Sekarang ni kalau kita tengok di alam nyata, alam realiti, berapa ramai orang yang buta mata, kafiful basar dia panggil, buta mata dia, hati dia cerah, dia boleh hafal Quran, dia boleh hafal hadis, sehingga dia layak untuk mendapat geran Al-Hafiz. Hafiz ni hafal hadis. Orang dulu di kalangan salaf, bila kata-kata Al-Hafiz, makna orang yang hafal berapa ribu hadis, dia punya skill. Kalau orang ngapal Quran, dia tak tulis Al-Hafiz. Yang tulis ni zaman kita ya, Al-Ustaz fulan Al-Hafiz. Itu pun belum tentu lagi. Setengah orang tu bukannya Al-Hafiz juga, Al-Habis. Dia habislah khatam Quran sekali hafal, tapi kalau nak suruh baca, sukar. Macam kita kelas pengajian kita di tahfiz ni, kalau kita test ni banyak yang lekat. Tak apalah, yang penting mereka dah ada satu hafalan Quran sekali dia lalu dalam hidup dia, kita kata nikmat, alhamdulillah. Jadi dia kata di sini, berapa ramai orang yang buta mata dia,
lebih baik daripada orang yang tuli telinga, sebab mata tak nampak tapi hati dia cerah. Sampai peringkat ramai di kalangan ulama-ulama dalam dunia ni, sama ada ulama fiqh, ulama hadis, daripada orang yang kafiful basar, orang yang tak nampak pandangan, bahkan yang jadi mufti. Sekarang ni kalau tuan-tuan tengok mufti negara Arab Saudi, daripada almarhum Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, buta. Kemudian pengganti dia sekarang ni pun buta juga. Jadi kita kata banyak lagi lah contoh-contoh lain. Itu yang kita nampak zaman kita hari ni mudah nak nampak. Tapi kalau orang tak dengar, macam mana dia nak tahu apa yang cakap dengan bahasa isyarat? Allahu Akbar. Jadi ramai orang ulama besar, ya, dari kalangan orang-orang yang tak nampak mata tapi telinganya dengar. Kita kata alhamdulillah. Maka di sini nampak dia punya perbandingan tadi jelas. Bermula mensyukurkan pendengaran itu. Pelajar-pelajar kena tanda lah buat tajuk tepi kitab itu. Bagaimana cara kita nak mensyukuri nikmat telinga yang Allah anugerahkan kepada kita ini? Bagaimana cara? Iaitu memeliharanya daripada mendengar perkara yang dilarang. Memeliharanya, kita pelihara telinga kita jangan duk dengar benda haram. Benda haram duk dengar. Apakah senarai benda haram tu? Kita kalau sebut saja, orang akan tertanya-tanya, benda haram tu apa ustaz? Menarik ke dia? Benda haram tu apa? Jadi kita kena belajarlah. Benda haram itu dalam senarai pendek yang dikeluar oleh Syekh Abdul Qadir dalam kitab dia ni, seperti mengumpat. Allahu Akbar. Bila Syekh sebut isu mengumpat, kita kata la haula wala quwata illa billah. Orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla saja yang selamat daripada mendengar benda mengumpat. Sekarang ni mengumpat sama ada dengan telinga ataupun dengan tangan. Dah bertukar dah. Jawatan telinga telah diambil oleh tangan. Tangan pula yang menulis umpatan kepada orang, duk share benda-benda yang tak betul. Kita pula mata baca, walaupun telinga pun tak lalu ikut telinga, tapi sudah lalu ikut mata. Yang pentingnya kita ambil yang isu asal. Bila mengumpat, orang cakap dengan mulut. Dah tu. Dan mengadu domba. Dia panggil batu api. Allah, batu api ni dahsyat. Batu api ni tuan-tuan dan puan-puan cukup bahaya. Karena itu kata di para ulama, yufsidun namam sa'ah ma la yufsiduhu sahiru syuhur. Si batu api ni berjaya untuk merusakkan perhubungan orang, merusakkan seorang manusia yang baik-baik sa'ah, dalam beberapa saat, yang tidak mampu dibuat oleh ahli sihir berbulan-bulan. Contohnya, orang ni nak dengki dengan orang, pergi jumpa ahli sihir, Tok Bomo. Tuan Bomo binasakan orang tu, ataupun mudaratkan dia. Si Bomo ni buka dia punya alat di kemian dia, apa dia berasak, kan? Hantarlah dia punya sihir ke orang yang nak dikhianati itu. Tapi Masya Allah, orang yang nak dikhianati itu min ibadillahis salihin, dari kalangan hamba Allah yang saleh, yang pagi petang siang malam berzikir, bermunajat kepada Allah. Zikir pagi tak tinggal, zikir petang pun dia tak tinggal, zikir nak tidur pun tak ada, yang menyebabkan senjata ahli sihir tak tembus. Tapi ingat, An-Namam, si batu api ni, dia direct terus ke telinga orang yang nak dirusakkan. Sosek sekejap. Bang Haji, awak yang sebelah awak tu baju apalah, baju merah ke baju kuning tu, solat belah awak tu. Tapi Haji kena ingat, dia tak kata apa ke Haji tu. Semua benda je dia cakap. Saya tahulah. Ya betul. Ini Pak Haji ni, dia kata, jadi dah mari dalam hati.
Mula curiga, mula syak wasangka, mula mari dah. Ish, tak sangka duduk solat jemaah dengan aku, kadang-kadang minum teh sekali, lain macam. Yufsidun namam sa'ah. Satu ketika je ahli sihir boleh basi batu api mampu untuk merosakkan orang yang tak mampu dibuat oleh ahli sihir berbulan-bulan. Ingat baik-baik. Ini bahayanya telinga. Yang ketiga di antara perkara yang merosakkan telinga yang mesti kita jaga daripada segala perkataan yang tiada baik, seperti perkataan bid'ah. Apa dia perkataan bid'ah? Maknanya ajaran-ajaran yang tidak mari, yang tidak diajar oleh Nabi SAW, istilah-istilah yang pelik-pelik, sehingga menyebabkan orang ni boleh tinggal syariat Islam. Oh, awak ni ahli makrifah, ahli yang tinggi darjat, tak perlu solat. Ini permainan ni. Kita pun bangga, oh, aku dah naik darjat, aku dah naik martabat tinggi. Makam aku sekarang ni, makam tak perlu solat. Yang solat-solatnya bawah-bawah ni ahli syariat. Ui, bahaya. Dan juga mendengar perbantah-bantahan, iaitu yang kelima, dengar bantah-bantahan, dan seperti mendengar suara perempuan yang muda belia, yang jika ditakuti daripadanya akan fitnah. Jadi kita dengar suara wanita-wanita ni, yang suara yang begitu lunak, yang boleh menimbulkan gairah kepada sebahagian laki-laki yang perasaannya yang tidak baik pada wanita, maka ini juga berbahaya. Kalau orang ni ada sifat ini, jangan dengar suara wanita. Termasuklah baca Quran ke, apa saja, qasidah ke, lagu-lagu, lebih lagi lah memang jenis mendayu-dayu. Itu bahaya. Dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan. Jadi ulama-ulama silam telah menyatakan perkakas yang diharamkan itu iaitulah alat-alat muzik, seperti serunai dan gendang. Itu dia panggil, ulama-ulama dulu meletakkan perkara dalam perkara yang diharamkan. Dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama serunai itu. Jadi ada sebahagian ulama yang mengatakan bahawa hadis tentang larangan serunai itu tidak sahih. Maka Tuan Syekh kata, kamu jangan terpedaya dengan kumpulan itu, kerana perkataan itu menyalahi ia akan Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari zaman kita ini sukarlah sikit, semua orang duk main muzik belaka ni. Nak mula ceramah muzik dulu. Nak dalam majlis, dalam masjid pun masuk dah gendang-gendang lagu-lagu dulu. Kita nak kata apa? Saya tengok nota kaki yang saya tambah di sini untuk pengetahuan para pembaca, lebih-lebih lagi para asatizah yang nak syarah kepada kitab ini. Mudah-mudahan apa yang saya letak di sini membantu kita untuk memahami konteks yang dibahaskan oleh Syekh Abdul Qadir dalam kitab ni. Tengok ni, dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, Ibnu Katsir dalam tafsir dia kata ketika menafsirkan ayat 6 dan ayat 7 surah Luqman tu, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudillan nasa an sabilillah tu. Dan di antara manusia ada orang yang membelanjakan hartanya kepada perkara yang melalaikan, ia menyesatkan daripada agama Allah tanpa sebarang pengetahuan dan menjadikannya sebagai ejekan. Mereka lah orang yang akan beroleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, berpalinglah dia dengan angkuh, seolah-olah dia tidak mendengarnya, seakan-akan pada dua telinganya ada penyumbat. Maka gembirakanlah dia dengan balasan azab yang tidak terperi sakitnya. Itu maksud ayat surah Luqman ayat 6 hingga ayat 7. Jadi kata Ibnu Katsir, ketika Allah menyatakan keadaan orang-orang yang berbahagia, iaitulah mereka yang mengambil kitab Allah sebagai petunjuk dan mengambil manfaat dengan mendengarnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 23,
Allah menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitulah kitab Al-Quran yang bersamaan isi kandungannya sampai ke akhir ayat. Maknanya Ibnu Katsir bagi kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan kepada ada golongan yang membeli yashtari lahwal hadis, membeli ala-ala yang melekakan orang, yang melarakan orang. Maka ayat ini telah ditafsirkan oleh seorang ulama sahabat, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia bersumpah, wallahi ala yang melarakan orang itu al-ghina, iaitulah nyanyian-nyanyian. Itu kata Ibnu Mas'ud. Jadi di antara perkara yang dikhilafkan oleh ulama. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan daripada Abu Malik Al-Ash'ari berkata, demi Allah, pendengaranku tidak membohongiku. Baginda bersabda kepadaku, akan terdapat dalam kalangan umatku kaum yang menghalalkan sutra, arak dan alat-alat muzik. Dan benar-benar akan ada beberapa kaum mendatangi tempat yang terletak berhampiran gunung tinggi, lalu mereka datangi oleh orang yang berjalan kaki untuk suatu keperluan. Mereka berkata, kembalilah besok. Mana nak mari tempat ni. Pada malam harinya Allah menimpakan gunung itu kepada mereka, dan sebahagian lain dikutuk menjadi monyet dan babi sehingga ke hari kiamat. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa orang yang yastahilluna, orang yang menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla itu. Maka kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, kata, jangan mengambil kira pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri dalam menolak apa yang direkodkan oleh Bukhari berkenaan hadis Abu Amir dan Abu Malik Ash'ari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terdapat dalam kalangan umatku kaum yang menghalalkan sutra, arak dan alat-alat muzik. Jadi panjang cerita dia di sini. Untuk pengetahuan para pelajar, para jemaah sekalian, tuan-tuan boleh tengok pandangan ulama dalam masalah ini secara ringkasnya dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang direkah daripada kitab Ihya Ulumuddin, cetakan cetakan Darul Arabi ni. Yang pentingnya dalam bab bahaya as-sama, pendengaran. Baik, itu ringkasanlah apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir kepada kita dalam masalah ini, masalah ini. Baik, tengok muka surat 20. Oleh itu, kita disarankan, dianjurkan supaya memelihara pendengaran dengan sebaik-baiknya, dengan tidak mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik dan keji. Jadi kita dianjurkan supaya dengar yang baik-baik ya, yang buruk-buruk tak usah dengar. Susah kita. Ini kerana si pendengar dan pengucap kata-kata itu kedua-duanya berdosa. Allahu Akbar. Orang duduk mengumpat, kita pergi tahan telinga dengar juga, tanpa kita bantah, tanpa kita beri nasihat. Jangan buat tuan, tak baik ni, ini fitnah. Tapi kita pun diam juga. Jadi syaitan bisu kat situ. Maka Syekh kata dua-duanya berdosa. Orang yang bercakap dan orang yang mendengar, yang tidak membantah percakapan orang yang buat fitnah itu. Ini boleh mendatangkan sifat was-was ke dalam hati kita. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian, bila kita dengar satu benda yang tak baik, was-was akan masuk. Was-was akan masuk dalam hati kita. Dia akan attack kita. Ketika kita mula dengar, kita mula rasa ragu. Betul ke ni? Sebab itu para ulama salah mengatakan jangan duduk dengan ahli ma'asi, jangan duduk dengan ahli maksiat. Sebab bila dia cakap, nanti kita rasa macam betul. Dan la tujalisu ahlul bid'ah, jangan duduk dengan ahli-ahli bid'ah yang bawa ajaran sesat, seperti golongan Mu'tazilah, golongan ahli-ahli falsafah yang menolak tentang ketuhanan. Jadi sebab kata-kata dia manis, mungkin menyebabkan kita akan jadi terpengaruh dengan dia. Sebab itu bahaya. Maka Tuan Syekh kita tengok di akhir ini kata apa? Tambahan pula, ini satu analogi yang dibuat oleh Syekh menarik. Kita perlu mengetahui perkataan yang didengar itu ibarat makanan. Perkataan yang kita dengar ibarat makanan. Sebahagiannya memberi manfaat dan sebahagian lainnya tidak boleh memberi mudarat. Makanan ni kalau kita makan yang berzat, yang berkhasiat,
alhamdulillah manfaat pada tubuh. Tapi kalau kita makan yang beracun, keracunan makanan. 3 hari 3 malam masuk hospital kita dah. Keracunan. Asyik cerik-berik ya, ataupun muntah, macam-macam dia punya kesan. Maka perkataan boleh juga menjadi penawar dan racun. Dua-duanya boleh jadi. Bahkan kekalnya perkataan itu dalam hati lebih lama daripada kekalnya makanan dalam perut. Allahu Akbar. Tuan Syekh kita buat analogi yang cukup menarik. Dia kata apa? Hal ini kerana makanan dalam perut akan hilang melalui tidur dan boleh juga hilang dalam masa beberapa hari dengan memakan ubat dan sebagainya. Jadi kita boleh, kita sakit perut, kita makan ubat, hilanglah dia punya sakit perut. Tetapi perkataan yang jatuh ke dalam hati kadang-kadang terus kekal dalam hati seumur hidup. Selalu sering kita dengar orang bercakap, masyarakat kita ni, bila dia dengar perkataan tak baik, dia kata aku tak akan lupa apa yang kau cakap sepanjang hayat aku, sampai aku mati aku tak akan lupa. Itu menunjukkan bahawa masuk dalam telinga ni lebih bahaya daripada masuk melalui mulut. Masuk mulut, kalau keracunan kita pergi hospital, insya-Allah 3, 4, 5 hari keluarlah, discharge lah hospital kan. Tapi yang masuk dalam telinga, la haula wala quwata illa billah, lekat. Dan memang pun saya rasa para pendengar pun ada juga pengalaman orang kata apa yang dia cakap tu aku tak akan lupa sampai mati. Ini nak ceritanya betapa bahayanya masuk dalam telinga, lebih bahaya daripada masuk dalam mulut. Bahkan perkataan itu boleh menimbulkan fitnah dan mendatangkan was-was. Boleh jadi ia menyebabkan berlakunya fitnah yang lebih besar. Oleh itu, kepada orang yang berakal perlu memelihara pendengaran dan seluruh anggotanya dengan berhati-hati sebelum dihisap di hari akhirat. Ada satu kes, ini cerita benar yang dicerita oleh arwah bapa saya dulu. Seringkali dia ulang cerita ini dalam kuliah dia ketika nak beritahu kepada kita bahayanya percakapan yang tidak bertapis. 2 orang ni bersahabat, kawan baik, kawan rapat. Yang sahabat dia ni mati, isteri dia meninggal. Jadi sahabat yang setia ni, suami isteri, pergilah ziarah kawan ni, pergi ziarah sahabat dia. Bila pergi ziarah, jadi sedihlah kawan ni. Allah, dia kata, sedih aku ingat ke arwah ni. Kemudian dia tunjuk ke isteri kawan dia tu. Dia kata, engkau pun ada suami. Kalau engkau tak ada suami, aku ambil engkau dah ganti dia ni. Tengok. Sepatah itu telah masuk was-was dalam hati isteri kawan ni. Balik mengamuk dengan suami dia. Ceraikan saya nak pergi bantu kawan kita tu. Kita kata, engkau sanggup minta cerai dengan aku. Engkau tak sayang aku, tapi nak pergi tolong. Akhir sekali berlaku pergolakan rumah tangga, sehingga akhirnya bercerai 2 orang ni. Itu bahaya kata-kata. Walaupun satu gurauan, tapi jangan bergurau dengan benda-benda yang tidak baik. Kita tengok orang bergolak di antara suami isteri, tiba-tiba keluar satu video contohnya, saya sanggup jadikan dia sebagai. Ini semua perbuatan mungkar dan maksiat yang boleh menghancurkan rumah tangga orang yang sedang diambang keruntuhan. Kita mengatakan kata-kata ini cukup berbahaya. Apalagi kalau kata-kata yang lain yang boleh menyebabkan berlakunya permusuhan, berlakunya. Yang pentingnya kita bertanggungjawab dengan kata-kata kita, sebab masuk dalam telinga orang akan dengar. Yang sedihnya zaman kita ini, ramai orang berkata-kata, buat menabur janji. Janji itu, janji ini. Orang yang dengar, ingat baik, si pendengar dia tak akan lupa. Dia tak akan lupa, dia mengharapkan apa dia janji itu. Benar. Contohnya tak, bila kita ni apa sajalah janji kesenangan, minyak turun harga contohnya. Jadi orang akan terfikir bila janji masuk dalam telinga orang, suka nak keluar. Tapi si yang melafaz mungkin dia tak fikir pun benda tentang orang lain. Jadi baiklah para jemaah sekalian,
kita tamatkan perbincangan kita dengan pesanan peringatan daripada Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sebenarnya pendengaran. Nah, tengok Allah Ta'ala mula dengan pendengaran dulu. Wal basar, penglihatan, mata. Wal fuad, hati. Ini dia panggil entrance, pintu masuk kepada pendidikan kita ni melalui 3. Mula-mula kita dengar. Kita pergi sekolah tak pandai pun menulis, kita dengar dulu. Kemudian barulah basar, mata tengok, cikgu kata tulis ni. Kemudian baru kita berfikir. Budak-budak yang kecil dia tak suruh fikir, dia suruh hafal je. Bata sajaha. Dan akhirnya boleh menulis. Akhirnya barulah dia berfikir. Tengok Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala letak dalam ayat susunan yang cukup menarik untuk ditadaburkan bahawa inna sam'a, pendengaran kamu, wal basara, penglihatan kamu, wal fuad, hati pemikiran kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi sama-samalah kita jaga penglihatan, pendengaran kita daripada masuk benda-benda yang tidak baik yang menyebabkan sukar untuk kita mengawalnya dan suka untuk kita merawat hati kita melalui masuknya ke dalam telinga kita. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam anggota yang ketiga, iaitu lidah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.